Buletin Didik 17 Mei bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM menafikan pihaknya mengeluarkan kenyataan berhubung tarikh keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM seperti yang ditularkan. Menerusi laman Facebook rasmi KPM memaklumkan bahawa kenyataan viral itu adalah palsu. Tegasnya, sebarang kenyataan rasmi hanya akan disampaikan menerusi portal dan laman media sosial rasmi KPM. Kementerian juga meminta orang ramai tidak berkongsi berita palsu. Selepas peperiksaan berakhir, pasti ramai lepasan SPM mula merancang apa yang mahu dilakukan pada masa hadapan. Ini termasuklah mereka yang merancang mahu melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi IPT awam atau swasta di dalam maupun luar negara. Festival Akademi Penggerak Pendahuluan Borneo yang dianjurkan oleh lebih 20 mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM mendidik pelajar tentang hala tuju mereka. Program bertajuk Jom Masa You dan Institut Kemahiran itu memberi pendedahan kepada pelajar SPM dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM mengenai hala tuju mereka selepas peperiksaan. Menurut pengarah program Muhammad Amzar Azizul Rahman, program terbahagi kepada 7 siri dengan menjelajah ke beberapa daerah di Sabah. Selain memberi hala tuju kepada pelajar, program juga diadakan bagi membantu memperkasa pendidikan dalam kalangan pelajar, khususnya yang terjejas akibat penularan COVID-19. Program yang dilaksanakan bersama dengan kerjasama sekolah-sekolah sekitar daerah Tawau. Yang ada bersama kita ini adalah guru-guru kaunseling daerah Tawau yang kita jemput bersama dengan pelajar untuk bersama dengan pihak UKM yang sudi memilih Tawau untuk kita adakan program promosi hala tuju kerjaya mereka. Jom masuk IPT, IPTS, sambung belajar selepas sekolah. Pertama sekali kita mengucapkan tahniah kepada pelajar Kuala On atas pengajuan program ni, kerana kita percaya sebenarnya di peringkat universiti kita sangat menekankan bagaimana universiti memegang peranan dalam pembangunan masyarakat dan kemenjadian masyarakat, kan. Dan kita percaya program-program seperti ini sebenarnya memberi impak yang besar kepada masyarakat, sebab pelajar-pelajar ni ada yang daripada alumni, dimaklumkan daripada alumni sendiri berkongsi, alumni masuk, masyarakat pelajar-pelajar masuk ke komuniti untuk pembangunan pelajar. Terima kasih kepada pihak penganjur Jom Masuk You kerana sudi menjemput kami semua untuk hadir dalam ni, dan saya harap festival ni akan ada lagi lah. Sebab kami dalam festival ni kami dapat banyak maklumat, informasi yang menarik, dan kami rasa lepas ni kami lebih yakinlah nak pilih mana you yang kami minat. Saya dapat mengenali universiti yang belum saya ketahui. Di sini juga saya dapat mengambil peluang lah untuk mengetahui cara untuk melanjutkan ke pelajaran habis. Lazimnya, orang-orang dahulu membawa hadiah berupa bunga pahar dan bokor, iaitu bekas mengandungi wajik dan penganan untuk diberikan kepada guru pada hari pertama sambutan Hari Raya Aidilfitri. Hari ini, kemeriahan tradisi dahulu kala itu dibawa kembali apabila lebih 300 pelajar Sekolah Kebangsaan Senaling Kuala Pilah mengembalikan nostalgia itu. 39 guru menerima hadiah berupa bunga pahar dan bokor sempena sambutan Hari Guru tahun ini. Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Senaling, Kamarul Arifin Abdullah berkata, daripada 39 guru itu, 10 orang merupakan guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa. Sambutan Hari Guru berkonsepkan adat Melayu tradisional itu juga mendapat sokongan daripada ibu bapa dan penjaga yang sama membantu menyediakan persiapan untuk majlis yang berlangsung di Dewan Orang Ramai Senaling Kuala Pilah. Antaranya menyiapkan sejumlah 39 bunga pahar yang mana setiap satu dihiasi 30 biji telur dan 30 bunga. Kita mengadakan bunga pahar, iaitu sebentuk bunga tradisional, persembahan tradisional daripada masyarakat Negeri Sembilan, bunga telur yang dihias dalam satu jambak yang indah untuk disampaikan kepada guru-guru. Salah seorang guru SK Senaling, Fana Zaria Muhammad Yusof, ketika ditemui melahirkan keterujaannya diberi penghargaan sebegitu.
supaya dapat menjadi satu ikutan dan dijadikan satu tradisi yang berpanjang pada masa akan datang. Jadi kami rasa sangat teruja pada hari ini dan saya rasa sambutan hari ini adalah bukan sahaja melibatkan adat pepatih, tapi kami juga memperkenalkan kepada murid bahawa terdapat banyak lagi kaum pakaian tradisi kaum-kaum lain di Malaysia dan di negara lain pada hari ini. Sementara itu, Setiausaha Kerapatan Adat Luar Ulu Muar, Abdul Khalid Ujang berkata konsep mengimbau nostalgia yang dibawa warga SD Senaling harus dipuji. Jadi itulah kita bawa nostalgia adat pepatih ini zaman dulu, kita campurkan dengan hari ini supaya menjadikan sambutan Hari Guru tahun ini satu sambutan Hari Guru yang sangat meriah. Di samping kita menjaga adab, sopan, budi bahasa kita gabung dengan sambutan Hari Guru. Hanya ikhlas mahu membantu pelajar berjaya dan langsung tidak pernah terfikir akan diangkat menjadi seorang tokoh. Demikian pendedahan jujur tokoh guru kebangsaan tahun ini, Datin Sri Dr. Noinda Alias. Bekas Pengetua Cemerlang di Maktab Sabah Kota Kinabalu itu berkata pengiktirafan yang diberikan kepadanya adalah satu penghormatan terbesar dan teristimewa dalam hidupnya sepanjang bergelar seorang pendidik dan pemimpin sekolah. Saya tidak terfikir pun untuk saya ni diangkat menjadi tokoh guru sebab titik perjuangan ataupun permulaan saya sebagai guru ialah saya ingin membantu pelajar-pelajar saya dan saya ingin membuat satu kelainan dan apakah yang murid saya boleh capai. Begitu juga dengan guru-guru. Bekas Pengetua Cemerlang Grade C, Dato' Noinda Alias berusia 61 tahun. Berasal dari Sabah serta ibu kepada 4 orang anak, beliau bersara pada 6 Februari tahun lalu. Sementara itu, penerima Anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan Kebangsaan 2023, Datuk Mazlan Mohamad telah berkhidmat selama 34 tahun sebagai guru. Saya meletakkan diri saya selain daripada kerja-kerja rutin, saya mempunyai matlamat dalam perkhidmatan saya, iaitu saya berpegang kepada pendidikan itu mesti dikuasai oleh semua. Mesti diperolehi oleh semua, dan kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik adalah tanggungjawab kita. Datuk Mazlan yang bersara pada 2014 berkata dia masih aktif terbabit secara langsung dalam bidang pendidikan termasuk membantu Institut Pendidikan Guru IPG. Bersuara kembali. Berdasarkan komitmen luar biasa yang ditunjukkan 25 guru cemerlang dari seluruh negara diiktiraf menerusi Anugerah Guru Inspirasi McDonald's 2023. Selain mendapat kerjasama KPM, acara tahunan ini juga sebahagian daripada inisiatif McDonald's untuk menghargai warga pendidik yang menjadi pemangkin kepada pembentukan generasi madani. Bersempena sambutan Hari Guru Kebangsaan di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Aikro, Majlis Penyampaian Anugerah Guru Inspirasi ini disempurnakan Menteri Pendidikan Fadlina Sideh. Pengarah Urusan dan Rakan Operasi Tempatan McDonald's Malaysia, Dato' Azmir Jaafar berkata, kisah luar biasa yang diterima menerusi lebih 16,000 pencalonan tahun ini menunjukkan anugerah ini meraih perhatian ramai serta menjadi platform masyarakat berkongsi kisah guru yang memberi inspirasi kepada mereka. Anugerah Guru Inspirasi ini ialah untuk kita meraihkan guru-guru yang telah menyumbang kepada pembangunan negara dan juga pembangunan anak-anak kita. Jalanan yang tinggi ini melalui beberapa perkara. Satu, kita juga buat online awareness kan. Kita juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan melalui sekolah-sekolah dan juga publik untuk mewawarkan tentang program ini. Pada majlis penganugerahan itu, setiap guru terpilih menerima hadiah wang tunai RM5,000, trofi dan sijil penyertaan. McDonald's Malaysia juga menyumbang RM5,000 untuk menaik taraf bilik guru di sekolah penerima anugerah bertugas sebagai tanda sokongan menyeluruh.
Kita mengadakan banyak aktiviti kemasyarakatan bersama dengan Kementerian Pendidikan. Ada beberapa. Satu ialah Hari Guru, di mana kita juga menyambut Hari Guru di restoran-restoran kita di seluruh negara. Ada 340 buah restoran akan mengadakan sambutan Hari Guru, parti bersama cikgu. Dan juga melalui Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan TVET program untuk mengadakan SLDN di Malaysia, Sistem Latihan 2 Nasional bersama dengan Kementerian Pendidikan, vocational, di mana kita ada 3,500 vocational pelatih-pelatih vocational di McDonald's. Menerusi kolaborasi erat bersama KPM saban tahun, McDonald's komited melaksanakan pelbagai inisiatif yang memberi manfaat kepada seluruh komuniti. Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim yang juga Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Guru dan Majlis Hari Raya Aidilfitri siang tadi. Baginda berkenan menyampaikan anugerah tokoh guru Suluh Budiman UPSI 2023 kepada cendekiawan perancang bahasa tamadun alam Melayu dan persuratan Datuk Seri Profesor Dr. Awang Sarian. Dr. Awang Sarian adalah bekas Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Anak kelahiran kampung Teluk Kerang, Pontian, Johor itu pernah menyandang kursi Zakbar di UPSI dan penyandang kursi Pengajian Melayu Kerajaan Malaysia di Beijing, China selain menjadi profesor tamu di beberapa universiti terkemuka antarabangsa. Beliau menerima hadiah wang tunai RM5,000, selempang tokoh serta sijil iringan. Dr. Awang merupakan antara penerima anugerah pelbagai kategori sempena sambutan Hari Guru yang turut dianugerahkan kepada 22 penerima lain. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS berhasrat membentuk kerjasama dengan institusi pengajian tinggi di Kalimantan tahun ini. Naib Chancellernya Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi berkata, langkah itu sejajar dengan komitmen berterusan universiti berkenaan untuk melonjakkan keberadaannya dalam barisan institusi terulung di Borneo. Pada tahun ini, UNIMAS telah menjangkau usia 30 tahun. Dengan visi untuk menjadi sebuah universiti global yang disegani, kesiapsiagaan kita dalam mendepani cabaran dunia pendidikan pasca pandemik perlu ditingkatkan. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Gemilang UNIMAS 2023 di Kota Samarahan, Sarawak. Tambahnya, UNIMAS juga komited untuk terus mendukung inisiatif strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDC 2030 Kerajaan Sarawak serta konsep Malaysia Madani Kerajaan Persekutuan. Kembali. Pencemaran plastik di seluruh dunia boleh dikurangkan sebanyak 80% menjelang tahun 2040. Menurut laporan Program Alam Sekitar PBB UNEP, sasaran itu dapat dicapai jika negara-negara di seluruh dunia memperketatkan penggunaan plastik dan memanfaatkan teknologi sedia ada. The report recommends first eliminating unnecessary plastics to reduce the size of the problem, and then implementing the reuse, recycle and reorientation and diversification of plastic products. Tambah Dujamic, UNEP yakin melalui langkah itu sebanyak $300 bilion Amerika atau 1.35 trilion ringgit dapat dijimatkan setahun. Katanya lagi, rangka kerja fiskal global perlu menjadi sebahagian polisi antarabangsa untuk membolehkan bahan kitar semula bersaing dengan bahan asal. Pada masa sama, semua negara turut disarankan supaya memperkukuh sistem pemantau dan mekanisme kewangan serta mewujudkan skala ekonomi sebagai penyelesaian. Dalam laporannya sebelum ini, UNEP meletakkan anggaran 7 bilion daripada 9.2 bilion tan barangan plastik yang dihasilkan dari tahun 1950 hingga 2017 menjadi bahan buangan. Naik bas sambil berhibur. Itu secara ringkasnya konsep sebuah projek budaya yang diasaskan seorang pemuda di Brazil. Tujuannya hanya satu, membawa seni dan muzik kepada kehidupan golongan pekerja yang sentiasa sibuk seharian. Menurut Anderson Mauricio, bas yang dipilihnya dihiasi dengan sistem pencahayaan dan bunyi profesional.
Setiap Selasa, mereka menjemput artis teater dan musikal untuk menghiburkan penumpang dan menaiki bas terbabit di Bandar Sao Paulo. Penumpang pula boleh menempah tempat secara online atau terus menaiki bas jika ada kekosongan. Mauricio berkata, idea itu timbul daripada pengalamannya sendiri yang perlu menempuh perjalanan selama 5 jam setiap hari ketika bergelar penuntut. Projek dimulakan pada 2019 dengan dana orang awam, namun hasilnya hanya mula dinikmati sepenuhnya kini selepas berdepan pandemik. Perkembangan Sukan C di Kemboja bermula secara rasminya pada 5 Mei lalu. Tamasha Dwi tahunan itu akan melabuhkan tirainya malam ini. Bukan saja gagal mencapai sasaran pulang 40 pingat emas, malah dengan 30 emas, 45 perak dan 97 gangsa, kedudukan Malaysia merudum ke tangga ke-7 dalam kalangan 11 negara bertanding. Bagi Timbalan Setiausaha Bahagian Sukan dan Perancangan Strategik Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, Datuk Dr. Pekan Ramli, pencapaian kontijen negara di Kemboja tidak seharusnya sebegitu. Ini boleh kita anggap sebagai satu pencapaian yang terburuk dalam sejarah Sukan C ini. Sebab kalau saya sendiri beranggapan pencapaian terburuk kita di Sukan C adalah ketika di Sukan C Vietnam sebelum ini, di mana kita cuma orang kata walaupun kita mencapai sasaran waktu di Vietnam dengan kita sasar 36, kita dapat 39, tetapi kedudukan kita ni tempat ke-6 di kalangan negara Asia Tenggara. Apatah lagi dengan Sukan C di Kemboja ni, kita tak capai sasaran, kemudian duduk di kedudukan yang ke-7. Ini satu lagi sejarah hitam sukan negara kita. Memang sukar untuk menerima hakikat selepas berakhirnya Tamasha di Kemboja. Malaysia hanya mampu mengatasi Myanmar, Laos, Brunei dan Timur Leste, sedangkan negara memiliki antara fasiliti sukan terbaik di Asia. Malah Malaysia turut diatasi negara jiran kecil Singapura yang mampu membawa pulang 51 pingat emas. Tetapi dalam sukan ni saya rasa kita perlu kena buat satu kaedah forensik dalam sukan kita lah, melihat balik semula dari struktur pembangunan sukan kita daripada peringkat bawah, daripada peringkat sekolah, kemudian dari setiap persatuan sukan kebangsaan kita tengok balik semula adakah struktur mereka ini betul dari segi mengenal pasti bakat, kemudian menyediakan kaedah latihan dan juga kaedah kejurulatihan yang terbaik. Kemudian bagaimana pula kita katakan kerjasama di antara persatuan sukan kebangsaan dengan pihak sekolah, dengan pihak universiti, IPT, dengan pakar-pakar yang ada di universiti semua. Kita duduk sekali balik semula, kita betulkan. Mengikut jadual, Thailand akan menjadi tuan rumah Sukan C ke-33 pada 2025 sebelum Malaysia kembali sebagai penganjur pada 2027. Sementara itu, Ketua Kontijen Negara di Sukan C Kemboja, Datuk Muhammad Nasir Ali, memohon maaf kepada peminat sukan tanah air di atas kegagalan merealisasikan sasaran 40 pingat emas. Saya dengan rendah hati ingin mengucap maaf sekiranya sasaran itu merupakan satu yang diharap-harapkan dan kita setakat ini tidak tercapai 40 itu, target itu. Tapi apapun, pingat sebanyak 34 itu ada pingat yang berkualiti dan saya yakin 34 pingat ini akan terus dapat diperkembangkan lagi, insyaAllah. Jumlah 34 pingat emas itu hanya kurang 6 emas daripada sasaran awal yang ditetapkan sebelum ini, sekaligus mencalarkan reputasi Malaysia yang pada suatu ketika jago sukan di Asia Tenggara. Antara pingat emas yang terlepas, kekalahan mengejut skuad hoki Dewan Lelaki dan Wanita pada aksi final. Manakala pada saingan badminton, Malaysia antara negara yang disegani di dunia dimalukan dengan kekalahan skuad wanita di tangan Filipina. Malaysia mencatat penurunan satu anak tangga dalam kedudukan pingat keseluruhan kontingen bertanding berbanding posisi ke-6 di Hanoi selepas mengumpul 39 emas, 45 perak dan 90 gangsa tahun lalu. Enggan mengulas lanjut sukan manakah yang berjaya atau sebaliknya, menurut Datuk Muhammad Nasir, ia akan diperincikan oleh Menteri Belia dan Sukan Henayo Jumaat ini. Beginilah kedudukan terakhir negara-negara bertanding pada Sukan C di Kemboja. Vietnam muncul juara keseluruhan, tidak tercabar dengan 136 emas, 105 perak dan 114 gangsa.
Thailand selaku naib Johan diikuti Indonesia yang berjaya memintas tuan rumah yang terpaksa berpuas hati di kedudukan keempat. Manakala Filipina dan Singapura mengisi tempat kelima dan keenam. Malaysia pula terpaksa menerima hakikat hanya mampu di tempat ketujuh, sekadar mengatasi Myanmar, Laos, Brunei dan Timor Leste. Malaysia mengakhiri kempen di Kemboja semalam dengan 4 pingat emas. Skuad hoki menebus kekecewaan pada aksi Dewan apabila menang 2 pingat emas pada acara Padang. Skuad kendalian Muhammad Amin Rahim mengalahkan Singapura pada aksi final. Malaysia membuka jaringan pada minit ke-16 menerusi pukulan sudut penalti Amirul Hamizan Azhar. Bersambung babak kedua, Malaysia menambah 2 lagi gol. Amirul Hamizan menghasilkan gol kedua peribadi menerusi penalti stroke. 10 minit berselang, Alfarico Lance Layu Jr. melengkapkan kemenangan 3-0 Malaysia sekaligus menghadiahkan pingat emas ke-32 negara. Skuad wanita pula tidak berdepan masalah menewaskan Thailand untuk pingat emas terakhir. Meskipun dikejutkan gol pembukaan lawan, hasil gol Padang Natakan Aunjai seawal minit keempat, pasukan bimbingan Nasihin Nubli Ibrahim bangkit menyumbat 4 gol. Siti Nur Arfah Muhammad Noor menjaringkan gol penyamaan hasil sudut penalti 2 minit berselang. Penalti stroke Nuraini Abdul Rashid membolehkan Malaysia mendahului 2-1 minit ke-18. Masuk babak kedua, Malaysia terus melebarkan penguasaan hasil jaringan sudut penalti Nur Maizatul Hanim Syafi Sheikh Fuad minit ke-29. Nur Afikah Syahzani memastikan kemenangan 4-1 Malaysia menerusi sudut penalti minit ke-41. Ini rekod 8 pingat emas berturut-turut Malaysia sejak edisi 1997 hingga 2017. Dalam pada itu, menjelang penutupan rasmi Sukan C ke-32 malam ini, impian tuan rumah menjadikan sukan lambang keamanan sejajar dengan slogannya Sports Live in Peace dicemari dengan insiden pergaduhan pada perlawanan akhir bola sepak lelaki Indonesia menentang Thailand. Indonesia meraih pingat emas menang 5-2 selepas perlawanan berlanjutan ke masa tambahan. Pada perlawanan yang berlangsung di Stadium National Olympic Phnom Penh, Indonesia di depan menerusi tandukan Ramadan Sananta minit ke-21. Salah faham benteng Thailand pada penghujung babak pertama pantas dihukum Ramadan untuk Indonesia selesa mendahului 2-0. Bersambung selepas rehat, Thailand yang tewas pada aksi final Sukan Vietnam tahun lalu kembali bangkit menerusi tandukan Anan Yotsangwal minit ke-65. Dan sesuatu yang melucukan berlaku ketika pengadil dari Oman meniup whistle untuk sepakan percuma, pegawai Indonesia di luar padang yang menjangkakan perlawanan sudah tamat pantas meraikannya. Kembali perlawanan diteruskan, Thailand menyamakan kedudukan pada masa kecederaan menerusi rembatan jarak dekat Yotsakon Burapa. Dan ketika inilah insiden pergaduhan tercetus di bahagian bangku simpanan, turut membabitkan pegawai kedua-dua pasukan. Setelah berjaya dileraikan, selain pegawai, 2 pemain, benteng Indonesia Omang Teguh dan penjaga gol Thailand, Sopawit Rakyat, turut dilayangkan kad merah. Permainan kembali bersambung untuk aksi masa tambahan dan Irfan Jauhari kembali meletakkan Indonesia di depan selepas kesilapan pertahanan Thailand. Thailand terus malang apabila Jonathan Camby pula dibuang padang minit ke-102. Kelebihan itu dimanfaat Indonesia dengan menjaringkan gol keempat menerusi Fajar Fatur Rahman 5 minit berselang. Thailand pula tambah tertekan apabila kehilangan Tirasak Poipmai yang turut dilayangkan kad merah ketika permainan berbaki 2 minit. Pratama Arhan Alif Rifai kemudiannya menjaringkan gol kelima mengesahkan Indonesia sebagai juara menamatkan penantian 32 tahun. Lebih manis mengulangi kemenangan ke atas Thailand menerusi penentuan sepakan penalti pada perlawanan akhir Tamasya di Manila itu. Visual menyelamat seekor singa laut oleh sekumpulan biologi Argentina mengakhiri buletin didik. Hasil usaha mereka, tali plastik yang menjerut leher singa laut itu dapat diputuskan. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.